Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam GBN Sabah Hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 yang terbaik. Saya Zamharir bin Haji Ahmad, pengetua cemerlang SMK Kinabalu Papua. Memulakan tugas sebagai pengetua di SMK Sukal Kinabalu Batangan pada tahun 2016 hingga 2018. Bermula pada tahun 2018 sehingga kini saya bertugas di SMK Kinabalu Papua. Dari segi anugerah dan penghargaan yang saya terima, saya telah menerima anugerah keuangan cemerlang pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Seterusnya mendapat anugerah sekolah bersih pada bulan Januari dan Februari pada tahun 2020 peringkat daerah Papua. Seterusnya mendapat anugerah STPM 100% lulus bermula pada tahun 2013 hingga 2020. Seterusnya saya juga mendapat anugerah pekerja contoh Januari 2020, Mac 2021 dan September 2021. Seterusnya saya mendapat anugerah peringatan cemerlang pada tahun 2006, 2009 dan 2012. Dari segi profil sekolah, SMK Kinabalu Papua mempunyai murid seramai 2.305 orang murid, guru pula 156, 20 orang AKP dan 7 orang pengawal keselamatan serta 6 orang petugas pembersihan. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah di sinilah permata digilap transformasi kecemerlangan pusat sumber Al-Khawarizmi atau lebih dikenali sebagai PASAK SMK Kinabalu Papua. Pengenalan PASAK, kehebatan PASAK telah menjadi pembangkit kepada aspirasi murid dan kecemerlangan warga SMK. Seterusnya mengupayakan JPN, BPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan selaras dengan anjakan 6 dalam PPM 2013 hingga 2025. Seterusnya kepimpinan sekolah mengamalkan kebersamaan, kepedulian dan kelestarian sebagai gagasan pembentukan transformasi PASAK SMK Kinabalu Papua. Dari segi latar belakang pula, transformasi PASAK telah mengubah landscape dan budaya kerja warga SMKK. Seterusnya, PASAK telah menjadi gedung ilmu setumpu bagi warga SMK Kinabalu. PASAK bermula pada tahun 2018, di mana di sinilah PASAK pertama, iaitu saya memastikan pelbagaian sumber maklumat dan bahan bacaan. Kedua, dari segi peningkatan keceriaan. Dan ketiga, dari segi sokongan ahli jurukuasa sebagai nadi utama PSS atau Pusat Sumber Sekolah. Seterusnya pada tahun 2019, saya telah mengoptimumkan fungsi PSS secara holistik, secara menyeluruh, dan keduanya membuka ruang pada warga SMKK atau SMK Kinabalu untuk menggunakan pusat sumber sebagai sumber informasi dan seterusnya mengubah persepsi konservatif warga sekolah terhadap fungsi dan peranan PSS, yang mana pada peringkat awalnya PSS dianggap sebagai satu pusat hanya untuk peminjaman buku dan membaca sahaja. Seterusnya kita lebarkan lagi PASAK ini pada tahun 2020 melalui fasa yang ketiga, yaitu menaik taraf prasarana PSS. Pembugaran nama baru yaitu Pusat Sumber Al-Khawarizmi yang sekarang disebut atau dikenali sebagai PASAK. Inilah penyenamaan yang telah mengubah landscape keseluruhan SMK Kinabalu. Dan seterusnya, peningkatan jumlah pengunjung, penggunaan bahan sumber, peminjaman bahan bacaan, serta tempahan ruang digital untuk aktiviti PDPC.
Dan kita teruskan lagi masa ini pada tahun 2020 dan akhirnya kita telah berjaya melahirkan pelajar dan guru bertaraf dunia. Dan disinilah permata digilap kerana pada tahun 2021 SMK Kinabalu telah mendapat anugerah Pusat Sumber Cemerlang peringkat yang satu. Program ini dipilih kerana beberapa isu, yaitu yang pertama, persekitaran sekolah yang kurang kondusif. Kedua, peratus kehadiran tidak mencapai sasaran. Ketiga, kurang jalinan dan jaringan. Seterusnya, kurang kemudahan di sekolah dan juga di pusat sumber sekolah. Ini saya melihat bahawa ia berpunca daripada beberapa faktor. Pertama, kurang tarikan ceriaan dan kemudahan di sekolah. Yang kedua, EJK pusat sumber yang kurang menyerlah. Yang ketiga, PABG kurang aktif. Yang keempat, bahan digital untuk dijadikan BBM kurang dan tidak terkini. Seterusnya, dari segi talian untuk Google Classroom sangat lemah dan kurang untuk dilayari oleh warga SMK Kinabalu. Seterusnya pula ialah dari segi kedudukan pusat sumber yang berada di tingkat 4 yang dikatakan agak tinggi untuk dicapai kepada warga SMK Kinabalu. Dan seterusnya kurang daya menarik ke pusat sumber. Seterusnya, analisis SWOT dan keutamaan strategik dibuat. Justru antaranya yang pertama ialah mengadakan program berfokus bersama warga SMK Kinabalu dan komuniti luar. Inilah langkah pertama kita menggabungkan guru-guru kita serta komuniti luar untuk menjadikan pusat sumber atau PASA ini lebih cemerlang. Kedua, mengupayakan kepimpinan PASA, iaitu organisasi di PASA itu kita kukuhkan, kita kuatkan melalui beberapa sistem dan juga kursus-kursus yang dianjurkan. Ketiga, menyediakan persekitaran pembelajaran menyokong dan bermakna dengan persekitaran sekolah menjadi lebih ceria, menarik dan bermaklumat. Ini jelas dapat kita lihat nanti berdasarkan beberapa paparan yang akan saya bentangkan. Keempat, kepelbagaian sudut-sudut dalam PASA dan kewujudan pondok-pondok ilmu dan taman-taman. Sudut-sudut ilmu ini telah dibantu oleh ketua-ketua panitia dan guru-guru setiap panitia ini menyumbang kepada maklumat yang berada di pusat sumber ini. Dan yang terakhir, memperkukuhkan jalinan dan jaringan peringkat negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bagaimana transformasi dilakukan? Yang pertama, sudah pastilah dari segi keceriaan masa itu perlu dirubah, perlu diubah dan lebih terkini serta bermaklumat. Kedua, mewujudkan pelbagai sudut di PASA. Di PASA ini kita telah mewujudkan beberapa sudut-sudut, termasuklah sudut tokoh penulis setempat, tokoh penulis setempat, sudut-sudut sumbangan, sudut-sudut bertema dan sebagainya. Seterusnya, dari segi keceriaan dan juga susun atur secara lebih ceria, di mana kita telah pun meletakkan satu sudut yang mana kita boleh lihat di paparan ini, pengunjung-pengunjung boleh berfoto, bergambar di sini, dan kita letakkan sudut-sudut yang menunjukkan pencapaian PASA, terutamanya penghargaan-penghargaan dan juga CCJ yang telah kita terima di peringkat daerah, negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu saja. Dari segi transformasi itu, seterusnya kita menggunakan penggunaan QR code, di mana setiap bahan yang terdapat di PASA telah pun kita letakkan QR code, dan tuan-tuan, puan-puan serta pengunjung hanya perlu mengimbas QR code ini untuk mendapatkan maklumat. Contohnya di Taman Hijau Khatulistiwa mempunyai digital info dengan penggunaan QR code. Jadi tuan-tuan boleh mengimbas untuk dapat maklumat berkaitan
berkaitan dengan pokok tersebut, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Seterusnya dari segi tempahan juga kita telah menggunakan QR code bagi memudahkan dan mengurangkan penggunaan kertas, dan tidak lupa juga dari segi sudut-sudut di dalam pasak yang saya sebut tadi, terutamanya sudut-sudut permainan tradisional, sudut bertema, telah pun kita letakkan QR code untuk memudahkan pengunjung dan juga pengguna mendapatkan maklumat berkaitan dengan permainan tersebut, tema-tema setiap bulan dan sebagainya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah mengadakan jaringan dengan KOCP, satu program yang kita sebut sebagai KOCP Permata di Belantar, di mana KOCP ini berada di Sukau Kinabatangan, tetapi kita berada di Kinabalu ini boleh mencapai dan mendapatkan maklumat itu hanya mengunjungi pusat sumber Al-Khawarizmi di Kinabalu, dan kita boleh dapatkan sumber biodiversity di Sukau itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dari segi impak pula, pertama dari segi pasak itu sendiri, yaitu dari segi peminjaman buku, kita lihat bermula pada tahun 2017 hingga 2019 telah menunjukkan peningkatan penggunaan pasak, tempahan ruang bacaan dan juga penggunaan bahan sumber oleh guru juga telah menunjukkan peningkatan. Malahan dari segi impak akademik juga, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi murid yang mendapat 9A telah pun lahir bermula pada tahun 2018 hinggalah tahun 2019. Seterusnya dari segi LMS ataupun layak mendapat sijil SPM juga menunjukkan peningkatan, dan peratus lulus STPM bermula daripada tahun 2017 hingga tahun 2020 mencatatkan peratus 100%. Dan apa yang membanggakan SMK Kinabalu ialah bermula pada tahun 2019 kita telah berjaya melahirkan seorang penerima beasiswa cemerlang Negeri Sabah yang sangat membanggakan sekolah kerana sumbangan yang dimainkan oleh pasak. Tidak lupa juga dari segi impak co-curriculum, banyak kejayaan-kejayaan yang telah pun kita capai dan kita genggam, sama ada di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Dan sudah pastilah semua sekolah mahukan impak ataupun pencapaian kehadiran murid itu tinggi. Jadi kita lihat di sini di SMK Kinabalu, apabila pasak telah mula melebarkan sayapnya, kehadiran lewat ke sekolah juga menunjukkan peratus penurunan yang sangat merangsangkan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula dari segi impak kepada sekolah dan warga sekolah. Saya bagikan kepada 4. Yang pertama, dari segi sekolah dan persekitaran. Sudah jelas bahawa dengan kejayaan ataupun peningkatan serta perubahan transformasi yang kita lakukan di masa itu telah merubah landscape dan juga persekitaran sekolah, yang mana kita lihat bahawa setiap sudut di sekolah ini telah bertambah ceria, bermaklumat. Bukan sahaja maklumat ini dapat diperoleh di pusat sumber, tetapi juga di ruangan-ruangan lain, termasuklah di unit pendidikan khas, di tingkatan 6, di unit sains dan seterusnya, sudut-sudut yang terdapat di sekolah ini. Kedua, dari segi guru pula, kita dapati bahawa ramai guru kita telah pun mula mengorak langkah dengan memperkasakan kajian tindakan, sama ada di tingkatan 6 ataupun di perdana serta di tingkatan ataupun di unit pendidikan khas. Dan kita telah berjaya melahirkan guru inovasi, di mana pada tahun 2021 ini seorang guru kita telah mendapat tempat kedua adalah Anugerah Guru Inovatif peringkat Negeri Sabah dan telah berjaya ke peringkat kebangsaan. Seterusnya guru kita juga telah mendapat Anugerah Emas dalam kajian tindakan di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Dan beberapa orang guru kita juga mendapat tokoh ikon guru di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dari segi impak kepada murid, seperti saya sebut tadi, pencapaian SPM meningkat, murid yang mendapat 9A juga bertambah, murid mendapat anugerah kecemerlangan beasiswa. Seterusnya, kita juga berjaya membawa murid kita ke peringkat kebangsaan dari segi pertandingan Robocon, unit pendidikan khas ke peringkat kebangsaan, Sabah Fiesta peringkat kebangsaan. Begitu juga dengan Jom Coding, kita telah berjaya ke peringkat kebangsaan. Dan bukan sahaja di peringkat murid, tetapi juga di kalangan AKP kita, ahli kumpulan pelaksana ini, seorang
tangan kita telah mendapat johan dalam penulisan sayembara penulisan puisi di peringkat negeri Sabah, anjuran Persatuan Penulis Sabah, dan beliau juga telah melahirkan sebuah buku antologi yang bertajuk Ayam Tanpa Tulang. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada maklum balas yang kita terima daripada ibu bapa, juga kita lihat bahawa dari segi keceriaan dan kepelbagaian sudut menarik di Pasak, 90% bersetuju bahawa Pasak telah pun menunjukkan perubahan, telah membuat satu transform yang menyebabkan Pasak ini menarik. Ramai yang datang ke Pusat Sumber. Kedua, dari segi pertambahan bahan bacaan dan bahan rujukan, juga ibu bapa mengatakan bahawa 80% sangat setuju bahan di Pusat Sumber ini atau Pasak ini telah bertambah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi maklum balas guru juga kita dapatkan, dan guru-guru dari segi pengetahuan guru terhadap peranan Pasak bertambah. Iaitu, kalau dulunya kita lihat bahawa Pasak ini agak suram, tetapi kini peranannya lebih menyerlah, dan 95% bersetuju bahawa Pasak ini telah pun memainkan peranannya lebih aktif dan juga lebih baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pelibatan guru terhadap aktiviti di Pasak juga bertambah. Kalau dulu guru agak terhad dari segi keterlibatan mereka di Pasak, tetapi setelah transformasi dilakukan, 89% sangat setuju bahawa mereka terlibat secara langsung di Pasak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak saja melihat kepada maklum balas daripada ibu bapa guru, tetapi juga kita melihat bagaimana juga pandangan dan tanggapan para pelajar. Dan dapatan saya, dari segi kemudahan peminjaman buku dan juga bahan yang mudah, mereka mengatakan bahawa agak mudah ataupun lebih senang berbanding dengan dahulu untuk membuat peminjaman bahan di Pasak ini. Dan 84,9% bersetuju bahawa bahan-bahan di Pasak ini mudah untuk dipinjam. Seterusnya, dari segi keceriaan, kepelbagaian sudut dan ruang interaktif menambah minat ke Pasak, 91,8% sangat setuju bahawa Pasak telah pun mewujudkan ruangan serta tempat untuk mereka berinteraktif secara aktif di Pasak ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya juga telah mencadangkan beberapa penambahkan untuk kita terus menambah baik program dan juga projek ini, iaitu dari segi penambahkan ini, yang pertama ialah penyediaan buku-buku digital yang lebih bersifat interaktif. Yang kedua, masalah penyimpanan dikurangkan. Yang ketiga, lebih banyak ruang bacaan. Seterusnya, yang keempat, bahan sumber pengajaran dan pembelajaran digital dapat ditambah. Seterusnya, proses pengajaran abad ke-21 dapat dilaksanakan dengan baik dan cemerlang. Dan seterusnya, Pasak berupaya menjadi pusat rujukan guru. Ini yang sangat kita harapkan, guru-guru dapat mencari bahan rujukan sumber di Pasak sebagai satu bentuk ilmu setumpu. Seterusnya, memudahkan lagi peminjaman buku-buku serta bahan sumber lain di Pasak. Kita cadangkan juga peminjaman bahan-bahan di lokasi-lokasi strategis sekolah yang mudah diakses. Saya bercadang pada masa hadapan pusat sumber ini akan mempunyai cawangan-cawangannya ataupun sudut-sudut yang lain di seluruh persekitaran sekolah kita. Seterusnya, kantin sekolah, kios dan juga koperasi juga dapat menyediakan tempat-tempat untuk kita menambahkan maklumat, sudut-sudut bermaklumat dan berinfo. Ya. Dan seterusnya juga kita cuba untuk mewujudkan pelantar laluan untuk jaringan dan jalinan dengan negeri lain atau luar negara. Ini harapan kita pada masa akan datang, kita akan buat jaringan dengan negara-negara luar seperti Brunei, Thailand dan juga di Taiwan. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mengharapkan pada masa akan datang perkongsian bahan bacaan dan buku-buku digital yang bersifat ilmiah
antara cadangan-cadangan yang saya muatkan dalam projek yang telah saya lakukan ini, dan mudah-mudahan ia akan memberikan manfaat kepada warga SMK Darut, daerah Papua dan seterusnya di negeri Sabah. Saya pikir itu saja pembentangan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi